Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi adik-adik ataupun para pelajar sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla kita berkesempatan untuk terus melaksanakan liqa kita meskipun dalam keadaan yang terbatas ini, seperti mana yang dimaklumi, bukan sekadar liqa kita tetapi juga melibatkan pengajian kita, pendidikan kita di universiti yang sudah dimaklumi dalam tempoh waktu ini agak terbatas untuk diadakan pertemuan secara fizikal. Namun kita juga mengharapkan daripada Allah Azza wa Jalla agar tetap menerima daripada sisi kita ini mujahadah kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu ini yang kita tahu ianya bukan takat satu jalan, tetapi apa saja jalan yang memungkinkan kita untuk memperolehi ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ianya sebab untuk dipermudahkan jalan kita ke syurganya. Seperti mana yang telah dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Lalu kita berharap juga insya-Allah pada pagi ini ataupun baru waktu ini pertemuan kita walaupun dalam bentuk maya ini, dalam usaha kita untuk menambah kefahaman kita, menambah pengetahuan kita berkenaan tentang asas-asas dalam agama Islam, khususnya menerusi satu program yang istimewa, program liqa university yang telah diatur untuk sekian waktu yang lama, sehinggalah ke saat ini insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat memberikan manfaat yang lebih berbanding dengan kita hanya menumpukan pengajian di peringkat pengajian kita semata-mata, tetapi kita juga memasukkan pengajian-pengajian yang lain sebagai tambahan daripada ilmu-ilmu yang sedia kita timba di universiti yang penuh dengan keberkatan ini. Pada waktu ini insya-Allah kita akan berkongsi serba sedikit berkenaan tentang satu modul daripada modul liqa yang ketiga di bawah tajuk akidah, iaitu beriman kepada malaikat. Macam yang kita ketahui bahawasanya beriman kepada malaikat inilah merupakan salah satu daripada tuntutan keimanan kepada manusia, yang diminta kepada kita untuk beriman kepadanya. Ada 6 rukun keseluruhannya, bermula daripada beriman kepada Allah Azza wa Jalla sehinggalah kepada rukun yang ke-6, iaitu beriman kepada qada dan juga qadar. Maka salah satu daripada rukun iman yang ke-6 ini ialah beriman kepada malaikat. Namun sebelum kita lanjutkan penerangan berkenaan tentang beriman kepada para malaikat ini atau beriman kepada malaikat ini, apa yang kita nak capai daripada perkongsian pada waktu ini, hasil daripada perbincangan kita berkenaan tentang tajuk ini, kita ada 3 perkara yang kita harap kesemua daripada yang menyertai sesi ini dapat sama-sama faham dan fahaminya. Yang pertama, kita cuba untuk menghuraikan pengertian beriman dengan malaikat seperti mana yang sepatutnya kita faham, agar daripada kefahaman tersebut insya-Allah kita dapat pergi kepada bentuk tindakan daripada iman kita tersebut, apa yang patut kita lakukan. Kemudian daripada kita faham tentang pengertian beriman kepada para malaikat, kita juga akan cuba untuk menghuraikan peranan malaikat dan juga kaitannya dengan kehidupan manusia. Kehidupan kita di dunia ini, begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa kaitan malaikat dalam hidup kita sehingga kita diminta beriman dengannya. Dan yang ketiganya, insya-Allah kita cuba untuk jelaskan apakah hikmah di balik kita beriman dengan malaikat. Maka sebagai perbincangan yang awalnya, kita ulas ataupun kita ulang penyataan bahawasanya beriman dengan malaikat ini seperti mana yang kita ketahui, ianya merupakan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua yang siapa menolak untuk beriman kepadanya, maka terbatallah iman dia. Tidak mesti tidak, kita mesti beriman. Meskipun malaikat ini adalah satu daripada makhluk yang kita tahu adalah termasuk daripada dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Tetapi sekalipun mata kita tidak dapat melihat akan kewujudannya, kita tetap diminta untuk beriman, yakni percaya, terima
dan kemudian melaksanakan tuntutan-tuntutan keimanan tersebut. Apa yang kita dapat lihat, bagaimana Allah menegaskan berkenaan tentang keimanan ini menerusi surah Al-Baqarah ayat 285, sehingga kan Nabi yang telah diutuskan untuk menyampaikan agama ini turut diiktiraf oleh Allah beriman kepada malaikat. Dalam bait yang kita bisa baca, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih, sehinggalah kepada habis ayat tersebut. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Apa yang telah diturunkan oleh Allah antaranya perintah untuk beriman dengan malaikat-malaikatnya. Dan juga orang-orang beriman yang lain turut beriman, para sahabat, salafus salih, kesemuanya beriman dengan malaikat. Semuanya beriman kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya. Disebutkan salah satu daripada teras-teras keimanan yang 6 ini iaitu beriman kepada para malaikat. Di mana malaikat ini, antara yang kita pernah dengar berkenaan tentang malaikat ini, malaikat adalah merupakan makhluk yang tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat apa faedah daripada kita mengetahui perkara ini. Dan ia jelas seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Sewaktu Allah Azza wa Jalla menitahkan kepada orang-orang beriman supaya jaga diri dan juga jaga ahli keluarga daripada masuk ke dalam neraka, datang kepada mereka kemurkaan Allah Azza wa Jalla disebabkan tak jaga nanti. Kenapa kita kena jaga? Sebab na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tak jaga diri kita, tak jaga keluarga kita daripada memaksiati Allah Azza wa Jalla, kita akan masuk dalam neraka, yang mana dalam neraka ini kata Allah Azza wa Jalla ada di sana malaikat-malaikat yang sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah menyebutkan malaikat-malaikat ni adalah jenis makhluk yang sentiasa taat dan tak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beriman kepada malaikat juga, kalau kita dapat lihat daripada firman Allah yang lainnya pada surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menegaskan bahawasanya beriman kepada malaikat ini adalah termasuk daripada kebaikan-kebaikan yang sepatutnya dicapai, yang sepatutnya diambil oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah menyatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab, sehinggalah itu hujung ayatnya. Allah kata bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke timur ataupun ke barat, tetapi yang dikirakan kebaikan, kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi, hinggalah kepada hujung ayatnya. Nak ditegaskan bahawasanya Allah Azza wa Jalla mengiktiraf bila mana kita beriman kepada malaikat, sebenarnya dalam masa yang sama selain daripada kita menunaikan tuntutan keimanan, kita juga diberikan jaminan untuk memperolehi kebaikan daripadanya, yang insya-Allah kita akan tengok dalam bab hikmah beriman kepada malaikat itu nanti. Maka dalam kita nak beriman kepada para malaikat, beriman dengan malaikat ini, sewajarnya kita mengenali apakah itu malaikat daripada ciri-ciri yang telah disampaikan oleh Allah, penceritaan tentang mereka. Begitu juga dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, sifat-sifat para malaikat ini dalam hadis-hadisnya. Antaranya kalau kita lihat, yang pertamanya, Nabi SAW menyebutkan tentang kejadian para malaikat ini, mereka itu dijadikan daripada cahaya. Ini merupakan salah satu daripada keistimewaan malaikat, iaitulah mereka itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla daripada cahaya. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Kata Nabi SAW, malaikat itu diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Kita boleh bayangkan macam mana cahaya, tetapi kita tak boleh bayangkan bagaimanakah malaikat diciptakan daripada cahaya. Kita tahu apa itu cahaya, tetapi bagaimanakah malaikat itu diciptakan oleh Allah daripada cahaya? Wallahu alam. Yang penting kepada kita, iman kita ialah malaikat itu adalah makhluk daripada Allah yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya.
Yang kedua, antara yang kita ketahui daripada kejadian malaikat ini adalah Allah Azza wa Jalla memberikan keizinan kepada malaikat untuk menjelma kepada bentuk-bentuk yang baik lain daripada sifatnya yang asal. Seperti mana kalau kita lihat dalam hadis yang kedua dalam matan Arba'in, dalam hadis 40 kalangan Imam Nawawi rahmatullahi alaih, kisah bagaimana Nabi SAW yang didatangi oleh Jibril dalam hadis yang terkenal yang disebutkan sebagai hadis Jibril. Datang Jibril kepada Nabi SAW dalam keadaan para sahabat Nabi SAW tidak pernah menyangka bahawasanya yang hadir pada waktu itu dalam rupa seorang lelaki yang datang dalam keadaan seolah-olah dia bukan seorang yang datang daripada jauh, sedangkan mereka tak pernah lihat wajahnya sebelum daripada ni, rambutnya yang hitam, seolah-olah macam kita kata seorang yang tak datang daripada jauh tak berdebu. Biasanya kalau seorang tu datang daripada jauh, dia berdebu kepala dia disebabkan oleh menunggang kuda ataupun kenderaannya. Nampak segak, emas, putih baju dia tak kotor, menunjukkan kepada keupayaan malaikat untuk menjelma kepada rupa-rupa yang lain daripada sifat asalnya. Dalam kisah hadis Jibril tersebut dibenarkan, diizinkan oleh Allah untuk menjelma dalam rupa manusia. Maka ini juga sifat malaikat, tidak manusia. Manusia tak ada menjelma kepada bentuk lain, kecuali kalau kita kata pakai topeng, itu bukan menjelma. Itu kita kata cuba untuk merubah keadaan diri kita dalam bentuk-bentuk bantuan alatan dan sebagainya. Tetapi malaikat tidak. Dia ada keupayaan untuk merubah keadaan dirinya, sifat dirinya daripada asalnya yang lain kepada yang lain, bentuk yang lain, tetapi tetap dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, antara ciri malaikat juga, Allah ciptakan malaikat ini tanpa jantina. Jangan pelik, apa sahaja yang Allah berkehendak jadi-jadi. Jangan ditanyakan bagaimana makhluk ini tidak ada jantina, lelaki ataupun perempuan. Kita katakan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah berkuasa untuk menciptakan bagi manusia itu ada jantina lelaki ataupun perempuannya, bagi haiwan juga begitu, maka dia juga berkuasa untuk menciptakan makhluk yang lain tanpa jantina. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan berkenaan tentang malaikat ini, mereka adalah merupakan makhluk Allah yang dikurniakan sayap. Kita dah biasa dengar yang dikurniakan sayap biasanya binatang, burung, ataupun ayam, itik dan sebagainya. Mereka ada sayap. Tetapi malaikat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Allah lah yang telah menciptakan malaikat itu. Mereka yang memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan juga ada yang memiliki sampai 4 sayap. Ini antara ciri-ciri malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kalau kita menyentuh tentang keistimewaan malaikat ini, ada yang disebutkan sebagai pendahuluan di awal tadi, kita ulang balik. Iaitulah yang pertamanya, apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Tahrim, surah Tahrim ayat yang ke-6, ciri yang paling jelas daripada keistimewaan malaikat ini iaitulah mereka itu merupakan makhluk yang seluruh hidup mereka itu tidak ada yang namanya maksiat, yang ada hanyalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah dalam hidup malaikat ini menderhaka kepada Allah. Mereka sentiasa mematuhi perintah Allah, taat kepada Allah secara sepenuhnya. Yang kedua, malaikat juga dikenali sebagai makhluk yang mengabdikan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Iaitulah mereka sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata manusia ni, ada ketika mungkin kita melakukan maksiat, ada kala kita melakukan pelanggaran terhadap perintah daripada Allah akibat daripada kelemahan diri kita, hawa nafsu kita, gangguan syaitan dan sebagainya. Tetapi malaikat tidak begitu. Allah takdirkan bagi hidup malaikat ini, Allah tentukan bagi hidup mereka, mereka sentiasa beribadah kepada Allah, menundukkan kehidupan mereka itu sepenuhnya kepada Allah, tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada itu, pesan daripada kehidupan mereka itu sentiasa patuh pada Allah, taat pada Allah, sentiasa beribadah kepada Allah. Sifat iman mereka itu adalah sifat iman yang sangat-sangat tinggi kepada Allah. Kenapa? Sebab dia tidak seperti mana manusia biasa, maksud saya, dia ada turun naik imannya.
Macam kita ada hari kita kuat iman, Masya Allah, baik ibadat kita, elok ibadat kita, semayang kita awal waktu. Tapi time lemah iman, malas nak buat ibadat, malas nak berzikir, malas nak berselawat kepada Nabi SAW. Tetapi tidak malaikat. Malaikat iman mereka itu sentiasa berada di ketinggian yang tinggi, maksudnya berada di pada puncak yang tinggi dan tidak turun-turun iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeza daripada manusia. Dan oleh kerana keadaan-keadaan yang telah kita sebutkan sebentar tadi daripada keistimewaan mereka inilah, itu membuatkan Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi mereka itu tidak merasa penat ataupun letih dalam menjalankan perintah daripada Allah. Macam yang kita dengar tadi, mereka sentiasa taat patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita manusia, kita semayang walaupun dalam pekerjaan taat, ada masa kita penat, maka kita berehat. Kita puasa, kita merasa letih, kita berbuka di hujung waktunya ataupun bila masuk waktunya. Tetapi tidak malaikat. Malaikat dalam hidup mereka sentiasa dipenuhi dengan keimanan, sentiasa dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, sentiasa beribadah kepada Allah, maka dicabut daripada mereka sifat penat, letih dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 sehinggalah ayat yang ke-20. Dalam kita punya buku panduan liqa tu ada disebutkan, bagaimana disebutkan walahu ma fis samawati wal ardh وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Bagaimana yang disebutkan malaikat ini, kata Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat yang ada di sisi yang ada di sisinya tidak membesarkan diri mereka, itu tidak menyombongkan diri mereka dan tidak enggan daripada beribadah kepadanya. Maksudnya sentiasa taat malaikat-malaikat ni, dan tidak pula mereka merasa penat ataupun letih. Mereka beribadah malam dan juga siang dengan tidak henti-henti. Bayangkanlah kalau ada manusia begini, kita kata bukan manusia dah. Semayang tak berhenti-henti, kita semayang, ada masa kita berhenti rehat, kita berzikir, ada masa kita berhenti rehat, kita puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain kita berhenti rehat. Pasal apa? Sifat manusia ni dia ada penat, dia ada letih. Tak ada manusia yang tak ada penat, tak ada letih. Sebab kita ada rehat dan sebagainya. Tapi tidak bagi malaikat. Inilah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, dan itulah yang kita imani. Setelah daripada kita mengetahui ciri-ciri malaikat ini, kita pula diminta untuk beriman atas apa yang telah kita ketahui daripada malaikat itu tadi. Dalam hal kita beriman kepada malaikat ini, ada yang disebutkan sebagai iman itu dalam bentuk yang tafsil. Tafsil ni apa dia? Detail. Iman kepada malaikat dalam bentuk yang tafsil dikenali sebagai iman dengan nama-nama malaikat yang telah dikhabarkan oleh Allah, yang telah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hakikat mereka. Ini yang diketahui kerana telah dikhabarkan secara pasti. Contoh antara nama malaikat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pastinya, antaranya malaikat Zabaniyah, antaranya malaikat pencabut nyawa, antaranya Jibril, antaranya malaikat Allahumma salli ala Muhammad, malaikat yang membawa rahmat. Apa dia? Jibril, Mikail. Ini yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, nama-nama malaikat yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, secara detail, maka itulah yang kita beriman dengannya. Maksudnya secara tafsil ini. Adapun para malaikat yang lain yang jumlahnya wallahu alam teramat-amat banyak, seperti mana kalau kita buka dalam penceritaan berkenaan tentang Isra' dan juga Mi'raj, bagaimana Nabi SAW dalam perjalanan baginda untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bila sampai kepada lapisan-lapisan langit, baginda melihat sekian banyak malaikat-malaikat yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara contoh yang lain, apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang bantuan yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, antaranya peperangan Badar, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 jumlah malaikatnya. Itu pun kita tidak mengetahui nama-nama mereka secara terperinci, tetapi iman kita
bahawasanya para malaikat ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah mereka secara terperinci. Maka iman kita secara tafsil, secara detail adalah bagi malaikat-malaikat yang telah disebutkan secara terperinci, jelas nama-nama mereka, tentang mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para nabi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, butiran tentang mereka secara jelas. Kita tak boleh mereka ataupun kita kata kita tidak boleh mencipta nama-nama malaikat ikut suka kita, sebab kita tahu urusan beriman kepada malaikat inilah merupakan perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang kita tak tahu hakikat sebenarnya, melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan juga apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam bentuk yang kedua, keimanan yang diminta kepada kita, kalau tidak mengetahuinya secara detail, maka kita diminta untuk beriman secara ijmal ataupun kita kata secara ringkas ataupun secara keseluruhannya. So bila mana kita beriman secara ijmal, apakah yang maksudkan beriman secara ijmal ini? Iaitulah kita percaya akan kewujudan malaikat yang lain selain daripada malaikat-malaikat yang telah disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya secara detail butiran-butiran mereka. Maka yang selainnya juga kita percaya wujud Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka dan Allah menyebutkan tentang mereka itu secara umum, tidak secara detail, membuktikan mereka itu tetap wujud lain daripada malaikat-malaikat yang telah disebutkan secara butiran yang jelas oleh Allah dan juga Rasulnya. Contoh, kalau kita lihat apa yang telah disebutkan secara ringkas ataupun secara general istilahnya, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah menyatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah Azza wa Jalla bagi setiap anak Adam beberapa orang malaikat yang berganti siang dan juga malam di hadapan dan di belakangnya yang memeliharanya daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa dengar, raqib, atid yang mencatat akan amalan kita kiri dan juga kanan, apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Adanya raqib, adanya atid yang mencatat amalan kita di kiri dan juga kanan, amal baik dan juga amal buruk. Tetapi hakikatnya, kalau kita lihat dalam surah Ar-Ra'd, bukan kata raqib dan juga atid yang berada hampir dengan kita, tetapi ada malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kita setiap hari. Jumlah bilangannya, wallahu alam, Allah sajalah yang lebih mengetahui tentang berapakah malaikat yang memelihara kita setiap hari. Dan kewujudan-kewujudan malaikat ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bukan takat satu ataupun dua ayat, ia banyak ayat ataupun banyak dalil-dalil berkenaan tentang perkara tersebut yang mesti kita imani secara ijmal. Daripada situlah kita lihat apakah tugas-tugas para malaikat yang diketahui oleh kita, yang telah disampaikan, yang telah dikhabarkan oleh Allah dan juga para rasul. Antara yang dapat kita lihat daripada tugas para malaikat, antaranya tugas malaikat Jibril alaihi salam yang terkenal, itu merupakan penghulu bagi sekalian para malaikat. Jibril alaihi salam adalah merupakan ketua bagi sekalian para malaikat, di mana antara tugas yang utama bagi malaikat Jibril alaihi salam itulah menyampaikan wahyu hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang pernah kita dengar daripada sirah baginda menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi perantaraan malaikat, pertemuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril dalam Gua Hira, diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang terkenal tersebut, sehinggalah akhirnya baginda dapat melafazkan ataupun menyebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapakah yang telah menyampaikan wahyu tersebut, yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Ini adalah merupakan tugas malaikat, iaitulah tugas Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Yang kedua, antaranya yang disebutkan berkenaan tentang tugas malaikat ini ialah mengatur rezeki ataupun menyampaikan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik rezeki
yang menyampaikan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya ialah malaikat juga, antaranya malaikat Mikail. Allah Azza wa Jalla menyebutkan berkenaan tentang malaikat Mikail ini. Allah kata, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin." Kalau kita lihat berkenaan tentang ayat 98 ini, Allah menyatakan barang siapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khususnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail, maka akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Kalau kita lihat berkenaan tentang ayat ini, macam mana diceritakan tentang amaran ini berpunca daripada apa? Berpunca daripada sikap orang Yahudi yang menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka, tetapi mereka sangat-sangat menyayangi malaikat Mikail. Kenapa mereka menyayangi malaikat Mikail tetapi bermusuh dengan malaikat Jibril? Kerana kononnya kata mereka, Jibril lah yang telah menyusahkan mereka dengan menurunkan wahyu yang mengandungi syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah, sehingga membuatkan mereka terpaksa menjalani kehidupan yang susah. Berbeza dengan Mikail, kata mereka sangat mencintai kerana Mikail lah yang telah menurunkan rezeki-rezeki daripada Allah Subhanahu wa Taala. Antara yang kita tahu juga daripada pekerjaan-pekerjaan malaikat satu masa nanti, semua kita akan menghadapinya, iaitu tak kala mana datangnya tiupan sangkakala. Bagaimana datangnya tiupan sangkakala? Iaitulah malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala yang berfungsi untuk menghancurkan kali yang pertama ketika mana kiamat berlaku. Ketika itulah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah daripada Allah, dan ditiupkan kali kedua untuk kebangkitan manusia bagi tujuan hisab dan diberikan balasan atas amal masing-masing. Ini semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran, contohnya begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam firman Allah pada suratul Kahf, Allah menyatakan, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-sur fa jama'nahum jam'a, kata Allah, dan kami biarkan mereka pada hari itu keluar beramai-ramai, bercampur baur antara satu dengan yang lain, dan kemudiannya akan ditiup sangkakala, lalu kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di padang mahsyar. Siapa yang menjalankan tanggungjawab meniupkan sangkakala ini? Allah Azza wa Jalla menitahkan kepada malaikatnya yang bernama Israfil untuk meniupkan sangkakala tersebut. Antara tugas-tugas malaikat juga iaitulah mengambil nyawa manusia. Malaikat pencabut nyawa namanya. Yang disebutkan mencabut nyawa ini iaitulah tugas malaikat. Bukan tugas manusia. Itu sebab manusia tidak boleh membunuh sesuka hati. Kita diminta untuk memelihara akan nyawa manusia. Setiap nyawa manusia itu ada nilaiannya. Tidak boleh membunuh kecuali dengan hak, iaitu dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa Taala dan juga kebenaran daripadanya. Tetapi daripada yang lain tidak boleh. Kenapa? Kerana hak untuk mencabut nyawa ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa Taala menerusi perintahnya kepada malaikatnya, iaitu malaikat pencabut nyawa. Sama ada cabutan nyawa itu berlaku secara sementara, iaitu yang berlaku pada malam hari, ataupun masuk malam hari tadi iaitu waktu kita tidur, dan esok pagi kita bangun balik, dikembalikan balik roh kita, ataupun dicabut nyawa selama-lamanya, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Qaf, Allah menyatakan, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Ketika datangnya sakratul maut, Allah Subhanahu wa Taala datangkan sakratul maut saat-saat hampir mati nanti, waktu lepas daripada itu selesai daripada sakratul maut, itulah datangnya malaikat pencabut nyawa, cabut nyawa kita semua, selesailah kehidupan kita di dunia ini dan pergilah kita berpindah ke alam yang baru yang dikenali sebagai alam barzakh. Itu juga merupakan pekerjaan malaikat. Antara juga dalam pekerjaan yang kelima, tanggungjawab ataupun tugasan malaikat yang kelima, iaitu mereka juga akan menjadi penyoal dalam alam kubur. Ini juga antara keimanan kita
berkenaan tentang kehidupan manusia ini bukan takat satu alam, tetapi kita akan menempuh beberapa alam sebenarnya, bermula daripada alam roh, kemudian kita masuk dalam alam rahim, kemudian kita masuk dalam alam dunia, kemudian kita masuk dalam alam barzah, kemudian kita masuk ke dalam alam akhirat. Ini antara alam-alam yang kita lalui. Salah satunya ialah alam kubur, alam barzah, yang walaupun secara fizikalnya kita nampak bila orang mati masuk dalam kubur, tetapi bila kita masuk saja dalam kubur, walaupun nampak tempatnya di dunia, tetapi alamnya itu berbeza. Alam yang dikenali sebagai alam barzah. Barzah ni apa? Sempadan antara dunia dan juga akhirat. Di situlah tempat kita akan ditanyakan oleh malaikat beberapa soalan-soalan sebelum daripada kita ditanya di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang sudah sebutkan dalam hadis Nabi SAW, faman naja fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat daripada soal jawab tersebut, berjaya menjawab soalan-soalan dalam kubur tersebut, insya-Allah apa yang selepas daripadanya itu akan menjadi mudah untuk diri dia. Tapi kalau dalam soal kubur pun tak berjaya, alamatnya lepas daripada itu lagi-lagilah susah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada soal jawab malaikat yang akan menyoal kita dalam kubur nanti. Antaranya sunnah Nabi SAW menunjukkan kepada kita, jangan tinggalkan bacaan surah Al-Mulk. Yang keenam, mengawasi dan juga mencatat amal manusia, pekerjaan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Qaf tadi, iaitu raqib dan juga atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlafaz satu lafaz pun daripada mulut seorang anak Adam itu, melainkan di kiri dan juga kanannya telah pun sedia malaikat untuk nak mencatat sama ada ianya amal baik, perkataan yang baik yang keluar daripada mulutnya itu ada pahala, ataupun ianya mengeluarkan dosa daripadanya akibat daripada dia mengeluarkan kalimah-kalimah yang buruk. Bayangkan kita kata satu hari yang paling banyak kita buat ialah bercakap. Lagi banyak bercakap, lagi banyaklah dosa kita kalau kita menuturkan perkataan yang buruk. Memastikan setiap pertuturan kita ini ianya berlandaskan kepada niat yang baik, pertuturan yang baik, mudah-mudahan ianya membuahkan pahala yang banyak untuk kita. Antara yang lain juga iaitu adanya di sana malaikat yang menjaga syurga, adanya malaikat yang menjaga neraka. Seperti mana yang disebutkan antaranya firman Allah dalam surah Tahrim tadi, dalam neraka nanti adanya malaikat, dalam syurga nanti adanya malaikat, orang yang baik-baik, kata Allah dalam surah Zumar. Bila mana Allah menyatakan dalam surah Al-Zumar, Allah kata bila mana orang-orang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum, sampai habis ayat tersebut. Bila masuk saja dalam neraka, malaikat dah siap sambut, tanya pada orang-orang yang kufur, adakah tak datang kepada kamu Rasul yang menyampaikan pesan kepada kamu sebelum daripada ni? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Allah kata pada wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat yang duk jaga syurga tu nanti bila mana datangnya orang beriman masuk syurga, pakat duk sambut dengan salam sejahtera ke atas kamu, masuklah kamu dalam tempat ini, berbahagialah kamu di dalamnya selama-lamanya. So di sana jelas adanya malaikat yang jaga syurga, adanya malaikat yang akan jaga neraka. Begitulah juga ada juga malaikat-malaikat yang bertugas untuk mendoakan dan meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Antaranya seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Allah kata alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ini merupakan cerita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada kalangan malaikat yang ditugaskan untuk memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan dan beriman kepadanya serta memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Nampak? Antara yang dimohon ampun oleh para malaikat siapa dia?
Iaitulah orang yang berada pada jalan ilmu. Jangan lupa hadis Nabi SAW yang popular. Nabi SAW menyatakan apa dia? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil bahr. Sungguhnya orang yang alim itu, orang yang berilmu itu, mereka itu akan dipohon ampun sekalian apa yang berada di langit. Siapa yang berada di langit? Iaitulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berada di bumi? Begitu juga yang berada di bumi. Siapa yang berada di bumi? Tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan. Jangan rasa rugi. Habiskan masa untuk menuntut ilmu. Sepanjang kita berada dalam majlis ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu, selama itulah mudah-mudahan kita berada dalam permohonan ampun oleh para malaikat, makhluk yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutlah ilmu. Begitulah juga dalam tajuk ini juga kita akan melihat apakah hubungan malaikat ini yang kita imani ini dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Kalau kita lihat antara yang pertamanya, iaitulah malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kemenangan umat Islam, tentera Islam. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan takat nabi kita, bahkan nabi-nabi yang sebelum daripadanya, ketika mana mereka menentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghantarkan bantuan. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala berupa bentuk diutuskan malaikat-malaikat bagi membantu tentera-tentera Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perkara ini dalam surah Ali Imran, contohnya ayat 123 sampai ayat 125. Allah menyatakan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong akan kamu di bumi Badar dalam keadaan pada waktu itu bilangan kamu sedikit. Berapa bilangan umat Islam? 313 lawan dengan tentera orang musyrikin 1000. Kalau ikutkan akal, kalah dah ni. Tetapi Allah datangkan malaikat dengan jalan tersebut. Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, satu kemenangan yang tak dijangka oleh manusia, tapi ianya merupakan janji daripada Allah. In tansurullah yansurkum. Allah sebutkan dalam surah Muhammad, Allah kata sekiranya kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kita. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang hubungan malaikat dengan manusia, antaranya iaitulah malaikat akan membantu orang-orang beriman ketika mana berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Tapi nak dapatkan bantuan ada syarat-syarat dia. Dalam waktu lain kita akan bincangkan macam mana kita nak dapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana malaikat ini disebutkan dalam hadis Nabi yang kita bacakan sebentar tadi, wa innal malaikata la tad'u ajnihatahum ridam bima li talibil ilmi ridam bima yasna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu seorang manusia itu menuntut ilmu, para malaikat akan buat apa? Akan melebarkan sayap-sayap mereka dengan maksudnya menunjukkan rasa senang, rasa suka dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan walaupun dalam sidang maya ini, tapi niat kita untuk menuntut ilmu, berkongsi ilmu ini, tetap juga kita sama-sama mendapat naungan daripada para malaikat. Yang ketiganya, malaikat juga akan membawa naik perkataan dan juga amal saleh, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang perkara ini dalam hadis yang banyak. Antara Nabi sebut, Nabi kata ya ta'aqabuna fikum malaikatal lail malaikatan nahar. Setiap hari para malaikat akan berulang alik, saling bersilih ganti, malaikat siang dan malaikat malam. Buat apa mereka bersilih ganti? Untuk naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah tujuannya untuk melaporkan akan amal-amal manusia. Sehinggalah kalau kita lihat dalam hadis tersebut, Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi haula, bagaimanakah kamu meninggalkan akan hamba-hambaku sekian ramai tersebut? Lalu mereka jawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang waktu petang tadi, kami tengok mereka sembahyang, kami balik pagi tadi pun kami tengok mereka sembahyang juga. Itu pengaduan malaikat malam. Malaikat siang pun mengadu yang sama, ya Allah, kami datang pagi tadi, mereka sembahyang, kami tinggalkan mereka petang tadi pun, mereka dalam keadaan sembahyang. Pentingnya
kita sembahyang, jaga salat kita. Pasal apa? Sebab ini antara perkara yang akan diadukan ataupun direpot kepada Allah Subhanahu Wa Taala saban hari. Tetapi ini menunjukkan bahawasanya malaikat dalam hubungannya dengan manusia, saban waktu akan ada malaikat yang akan menyampaikan maklumat-maklumat kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang sedang berhimpun walaupun dalam alam maya ini, selepas daripada ini malaikat akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan niat kita baik, tujuan kita baik untuk mendapatkan redha Allah. Mudah-mudahan yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah laporan-laporan yang baik daripada para malaikat. Berikutnya juga kita tahu iaitu antara hubungan manusia dan juga malaikat, kasihnya malaikat kepada mukmin yang istiqamah. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menitahkan kepada kita untuk beristiqamah bermula daripada perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Hud ayat yang ke-112. Allah kata pada fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad, termasuklah kita juga sebagai umatnya, sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang telah diperintahkan olehmu. Lalu bila mana kita beristiqamah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjanjikan dalam surah Fussilat, Allah menyatakan pada innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka itu beristiqamah atas apa yang mereka ucapkan tersebut, bukan takat cakap tapi istiqamah atasnya apa yang berlaku. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang satu masa nanti malaikat-malaikat, khususnya saat kita nak kembali kepada Allah, nak mati nanti, malaikat inilah yang akan menenangkan kita. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu bimbang, jangan kamu risau, jangan kamu sedih. Malaikat-malaikat ini akan mengiringi kemergian kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik. Antara juga malaikat sebagai perantara memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman. Kalau kita lihat dalam surah Hud ayat yang ke-69, Allah ceritakan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ajlin hanith. Datangnya malaikat menyampaikan utusan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, membawa berita daripada Allah, bawa berita gembira. Apa dia? Iaitulah mereka kata salam, menyampaikan salam kepada Nabi Allah Ibrahim, salam sejahtera kepada kamu. Maka tidak lama selepas daripada itu dia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang. Ini merupakan antara hubungan manusia dan juga malaikat, antaranya malaikat membawakan berita gembira untuk manusia, iaitu para anbiya. Ini antara yang kita dapat lihat daripada keimanan kita kepada para malaikat menerusi apa yang telah disediakan daripada modul liqa ini. Sehinggalah kesimpulannya, apa yang telah kita ketahui daripada pengetahuan beriman kepada para malaikat ini beserta dengan dalil-dalilnya daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harap ianya akan dapat menambah keyakinan kita terhadap wujudnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tidak dapat lihat dengan mata kepala kita. Di mana seluruh umat Islam memangnya wajib untuk mempercayai kewujudan para malaikat berdasarkan keterangan Al-Quran dan juga hadis. Kenapa? Sebab malaikat inilah merupakan daripada perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang tak dapat kita dengar, tak dapat kita lihat, tak dapat kita rasa dengan panca indera kita. Sebaliknya, ianya hanya disampaikan perkhabarannya, dan khabar itu mestilah khabar yang benar yang datang daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mereka-reka akan mereka ini secara kita kata sesedap diri kita. Tak boleh. Contohnya kita kata malaikat ni sekian-sekian ni adalah lelaki dan perempuan. Tak boleh. Dari mana dapat maklumat tersebut? Kita hanya boleh menyatakan mereka itu sekian-sekian dengan sifat-sifat demikian rupa daripada apa yang dikhabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya menerusi Al-Quran juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga beriman bahawa setiap daripada malaikat Allah tak ciptakan sia-sia. Sebaliknya mereka itu diciptakan oleh Allah dengan tugas dan juga peranan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dengan malaikat juga sebenarnya memiliki pengaruh yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Sebab bila mana kita beriman adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah catat amalan kita,
Adakah kita masih lagi berani untuk melakukan kemaksiatan walaupun kita tidak diperhatikan oleh sesiapa daripada kalangan makhluk? Contohnya manusia tak perhatikan kita. Tapi bila mana kita duduk seorang-seorang, kita tahu malaikat tetap mencatat amalan kita baik ataupun buruk. Maka di situlah kita mudah-mudahan dapat jaga diri kita di hadapan maupun di belakang manusia. Oleh yang demikian, keimanan kepada para malaikat ini seharusnya menjadikan manusia itu hamba Allah yang sebenar. Bukan kita kata berpura-pura dan sebagainya, tetapi kita kata kita memang betul-betul beriman kepada Allah. Dengan keimanan kita kepada para malaikat ini, kita juga menjaga diri kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Maka hasil daripada keimanan ini mudah-mudahan akan menjadikan diri kita sebagai seorang yang baik, seorang yang saleh, lagi muslih, lagi memperbaiki keadaan diri kita dan juga yang lain biidnillahi ta'ala, sehinggalah bila mana kita kembali kepada Allah, hasil daripada keimanan kepada para malaikat itu dibentangkan amal-amal baik kita hasil dari laporan yang diberikan oleh para malaikat, di samping daripada keikhlasan kita beriman kepada Allah, beriman kepada sekalian apa yang telah dituntut, kita beriman dengannya biidnillahi ta'ala. Kesudahannya, pengajaran yang kita dapat daripada perkongsian ataupun perbincangan tajuk ini, mudah-mudahan antaranya itulah kita dapat meningkatkan keimanan kita, sebab iman ini kita tahu ianya mestilah didasari dengan ilmu. Bila mana kita ada ilmu, itulah kita akan dapat menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ia juga akan mendorong kita untuk sentiasa meningkatkan amal-amal kebaikan. Pasal apa? Kalaupun orang tak tahu, tak apa. Allah tahu kenapa, malaikat sentiasa mencatatnya. Buatlah amal baik, pasal apa? Sentiasa diperhatikan oleh Allah dan juga para malaikatnya, insya-Allah akan menjadi saksi di akhirat nanti. Yang ketiga, kita juga kena lahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap nikmat yang telah dikurniakan, apa yang disampaikan oleh para malaikat hasil daripada kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak-banyak syukur kepada Allah. Setiap perkataan syukur kita, sama ada didengar oleh manusia ataupun tidak, malaikat pasti akan mencatatnya. Dan yang terakhir, iaitulah daripada keimanan kita inilah mudah-mudahan akan melengkapkan keimanan kita kepada para malaikat inilah akan melengkapkan rukun iman yang 6 yang akan menyempurnakan iman kita sesungguhnya kepada Allah. Daripada keimanan itulah insya-Allah mudah-mudahan kita akan sampai kepada syurganya biidnillahi ta'ala. Sekian dulu perkongsian untuk tajuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua dapat memahaminya dengan baik. Kalau ada kekurangan, ada kesilapan, ada kelemahan dalam penyampaian ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampunkan diri saya, Ustaz, dan juga seluruh para pendengar sekalian, para penonton sekalian. Itu sahaja yang dapat Ustaz kongsikan untuk sesi ini. Selamat beriman kepada para malaikat. Pastikan iman kita adalah iman yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.